Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi pembelajaran kita dalam matematik tambahan bab 2 tajuk pembezaan, tapi kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu pembezaan peringkat pertama. Okey, tajuk kita masih lagi dalam bab 2 pembezaan, tapi hari ini kita akan belajar pembezaan peringkat pertama. Okey, dalam pembezaan peringkat pertama, jika dalam soalan dia bagi Y sama dengan 3X kuasa 2. Yang ini contoh. Okey, tapi yang saya nak tekankan, jika dalam soalan dia bagi Y, dia bagi dalam bentuk persamaan Y. Jadi, bila kita buat pembezaan, kita akan tulis dy per dx. Okey, dalam soalan, kalau dia bagi persamaan, dia bagi persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2, contoh. Jadi Y ini bila kita buat pembezaan, dia akan jadi dy per dx. Okey, dy per dx ini kita sebut dia sebagai pembezaan Y terhadap X. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau soalan dia bagi dalam bentuk fungsi fx sama dengan 3x kuasa 2. Okay, bila dia bagi dalam bentuk fungsi, kita buat pembezaan, kita akan tulis f, koma dekat atas dia. Okay, kita baca f tanda ataupun f prime x. Okay. Bila dia bagi dalam bentuk fungsi, pembezaan kita f tanda x ataupun f prime x, kita kenali dia sebagai fungsi kecerunan bagi lengkung y. Okay. Kenapa dia fungsi kecerunan? Kerana y sama dengan fx ini kita boleh guna untuk mencari kecerunan lengkung pada sebarang titik. Okay. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika dalam soalan dia tak bagi y, dia tak bagi fx, dia terus dia tulis 3x kuasa 2. Contoh. Jadi, bila kita nak buat pembezaan, kita akan tulis d per dx. Dalam bracket 3x kuasa 2. Okay, lepas tu baru kita buat pembezaan. Jadi yang ini kita akan baca bezakan 3x kuasa 2 terhadap x. Okay, yang itu cara kita menulis pembezaan apabila dia bagi, apabila dia bagi dalam bentuk persamaan, fungsi ataupun sebutan sahaja. Okey, ada sedikit nota. Okey, bagi y sama dengan ax kuasa n, jika n sama dengan 1. Okey, maksud dia kuasa dekat sini 1, pembezaannya akan jadi a. Kalau kuasa dia kosong, pembezaannya akan jadi kosong. Okay. Contoh yang pertama. Bezakan setiap yang berikut terhadap x. Okay. Dia suruh bezakan semua ni terhadap x. Kenapa terhadap x? Okay. Kita tengok semua pun boleh ubah dia. Dia guna x. Sebab tu kita bezakan terhadap x. Jadi soalan A, negatif 2 per 3 x kuasa 6. Okay, yang ini dia tak bagi pun dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk fungsi. Jadi jawapannya kita akan tulis d per dx dalam bracket negatif 2 per 3 x kuasa 6. So apa yang kita buat? Mula-mula kita akan turunkan kuasa ke hadapan. Ataupun kalau pada
Okay, kalau pada penyelesaian yang diberi di dalam buku teks, dia bawa kuasa 6 ni di hadapan X. Okay, negatif 2/3 X kuasa 6. Kalau ikut pada buku jawapan, okay, dia bawa kuasa dia di hadapan X. Sebab tu dia jadi negatif 2/3 dalam braket 6X. Okay, kuasa untuk pembezaan dia akan berkurang 1. Okay, bila berkurang 1, kita kena tolak. So, tolak berapa? Tolak 1. Tak ada nombor lain. Dia tetap tolak 1. Jadi, jawapan akhir kita, okay, negatif 2/3, 6X kuasa 5. Tengok 2/3 dengan 6, kalau kita boleh permudahkan dia lagi, jadi kita permudahkan. Okay, 3 dengan 6 di sini kita boleh permudahkan. Okay, 6 bagi 3 tinggal 2. Jadi negatif 2 darab 2, dapatlah negatif 4X kuasa 5. Okay, ini cara yang ditunjukkan dalam buku teks. Okay, tadi cara yang saya sebut tu tadi, negatif 2/3 X kuasa 6. Okay, kuasa 6 kita bawa ke hadapan. So, dia akan jadi 6 darab negatif 2/3 X. Okay, kuasa terus dia tolak 1, tinggal 5. Okay, lepas tu kita darablah, tekan kalkulator. 6 darab negatif 2/3, kita akan dapat negatif 4X kuasa 5. Okay, sama saja. Jawapan akhir mesti dapat sama walaupun cara atau kaedah yang kita guna berbeza. Okay, soalan B. Okay, soalan B dia bagi dalam persamaan Y sama dengan 1/5 punca kuasa 2X. Okay, punca kuasa dekat sini susah kita nak buat pembezaan. Jadi, kita tukar punca kuasa ini kepada kuasa ataupun indeks. Jadi punca kuasa 2 tukar kepada kuasa, dia akan jadi kuasa 1/2. Jadi Y sama dengan 1/5 X kuasa 1/2. Okay, tengok dia bagi Y kan dekat sini. Okay, Y bila kita buat pembezaan, kita kena tulis dy per dx. Dy per dx sama dengan 1/5 darab, okay, kuasa 1/2 kita bawa ke hadapan. So, jadi 1/2 darab X kuasa kita tolak 1. Okay, jadi jawapan akhir 1/5 darab 1/2, 1/10 X kuasa 1/2 tolak 1, kita akan dapat negatif 1/2. Okay, kuasa negatif kita dah belajar dalam tajuk indeks. Bila kuasa negatif, kita akan bawa dia ke bawah. Okay, turunkan dia ke bawah. Jadi, jawapan akhirnya adalah 1/10 darab punca kuasa 2 X. Okay, kalau nak tulis dalam bentuk indeks, 1/10 X kuasa 1/2. Okay, negatif dia dah jadi positif sebab kita dah bawa dia ke bawah, kita tukar dalam bentuk pecahan. Okay, soalan C. Fx sama dengan 3/8 X kuasa 2. Okay, dia bagi dalam fungsi. Bila dia bagi dalam fungsi, kita buat pembezaan. Okay, kita akan tulis F prime. Okay, jangan lupa dekat sini F prime X ataupun F tanda X. Okay, tengok pada soalan asal dia, X kuasa 2 berada di bahagian bawah pecahan. Jadi nak senangkan kita melakukan pengiraan, kita bawalah X kuasa 2 ni ke atas. 8 kekal di bawah. Jangan bawa 8. Kita cuma bawa X kuasa 2 sahaja ke atas. So bila kita bawa X kuasa 2 ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Okay.
Kuasa positif berada di bahagian penyebut. Bila kita naikkan dia ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 2. Okey, lepas tu kita pun buatlah pembezaan 3/8 darab kuasa negatif 2 kita turunkan ke hadapan, negatif 2. X, kuasa kita akan tolak 1. Jadi negatif 2 tolak 1. Jadi jawapan kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 3/4 X kuasa negatif 3. Okey, kuasa negatif kita mesti turunkan dia ke bawah. Jadi jawapan akhir yang sebenar adalah negatif 3/4 X kuasa 3. Okay, negatif 3 ni kita kena turunkan dia ke bawah. Kita bawa sekali X dia bersama-sama. Jadi dia akan jadi 3/4 X kuasa 3. Okay, seterusnya soalan A. Jika Fx sama dengan 3/4 X kuasa 4, cari F tanda negatif 1 dan F tanda 1/3. Okay, untuk soalan ini kita cari dulu pembezaan. Dah dapat nilai pembezaan, kita akan gantikan tempat X dengan negatif 1 ataupun 1/3. Okay, yang pertama tadi saya cakap apa? Kita buat pembezaan. Jadi 3/4 X kuasa 4. Bila kita buat pembezaan, kita akan dapat 3X kuasa 3. Okay, dia bagi dalam fungsi, kita akan tulis F tanda. Okay, bila dia bagi fungsi Fx, kita akan tulis dalam F tanda X. Okay, ataupun F prime X. Okay, 3/4 kekal nombor dia kuasa 4. Bawa turun ke hadapan. So, dia akan darab dengan 4. X kuasa tolak 1. Okay, 3/4 darab 4. 4 bawah, 4 atas. Kita boleh cancel ataupun hapuskan dia. Jadi, kat sini tinggal 1. Kat sini tinggal 1. Jadi, 3 darab 1, 3. X kuasanya tolak 1, tinggallah 3. Jadi jawapan pembezaan kita 3X kuasa 3. Okay, dan soalan seterusnya dia suruh cari nilai bila pembezaan kita X-nya atau objeknya negatif 1. Jadi apa nilainya? Kita gantilah tempat X dengan negatif 1. Okay, bila ganti negatif 1, 3X, asal dia 3X kuasa 3. Okay, asal 3X kuasa 3, X kita ganti dengan negatif 1, kita akan dapat jawapan negatif 3. Okay, dan soalan yang kedua dia suruh gantikan X dengan 1/3. Jadi tempat X ganti dengan 1/3. 3 darab 1/3 kuasa 3, kita akan dapat jawapan 1/9. Soalan B diberi bahawa Y sama dengan 9 punca kuasa 3X. Cari nilai dy per dx apabila X sama dengan 8. Okay, apabila kita buat pembezaan, dia bagi nilai X sama dengan 8. Apakah nilai untuk dy per dx? Apa jawapannya? Macam mana nak buat? Okay, yang pertama, ingat balik punca kuasa kita tukar kepada kuasa. Okay, punca kuasa 3 bila tukar kepada kuasa dia akan jadi kuasa 1/3. Okay, bila dah tukar punca kuasa kepada kuasa, kita buatlah pembezaan. Jadi 9 darab 1/3. Kenapa 1/3 di sini? Ni kuasa dia kita bawa ke hadapan. Okay, 1/3 X kuasa kita tolak 1. Jadi jawapan kita akan dapat 3X kuasa negatif 2/3. Okay, yang ini kita tak perlu nak bawa kuasa negatif ni ke bawah. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab kita nak gantikan tempat X ini dengan nilai 8.
Okay, jadi bila kita nak ganti nilai, kita terus je gantikan. Kita tak perlu bawa kuasa dia ke bawah. Jadi, apa nilai dy dx apabila x sama dengan 8? Okay, tempat x kita gantikan dengan 8. Jadi, tekan kalkulator. Semua sekali, tekan sekali, tekan sahaja. 3 darab 8 kuasa negatif 2/3. Kita akan dapat jawapan akhir 3/4. Okay, jadi nilai dy dx apabila x sama dengan 8 adalah 3/4. Okay, seterusnya bezakan setiap yang berikut terhadap x. Okay, soalan A dia bagi 2 sebutan 5x kuasa 3 tambah 3/4 x kuasa 4. Okay, penyelesaiannya. Okay, kan dia tak bagi apa-apa dekat sini, dia bagi dalam sebutan sahaja kan. Jadi kita kena tulis d per dx. Okay, d per dx dalam bracket 5x kuasa 3 tambah 3/4 x kuasa 4. Okay, bila dia bagi 2 sebutan, kita bezakan setiap satu sebutan. Okay, bezakan setiap satu. Jadi 5x kuasa 3 kita bezakan, tambah dan kita bezakan sebutan yang kedua 3/4 x kuasa 4. Okay, 5x kuasa 3 bila kita bezakan, kita akan dapat 15x kuasa 2. Okay, kenapa 15? Sebab 5 darab dengan kuasa 3. Okay, 5 darab dengan kuasa 3 dapat 15. X, kuasa dia tu tadi kita dah tolak 1. Jadi tinggal 2. Jadi jawapan dia 15x kuasa 2. 3/4 x kuasa 4. Kita bezakan, kita akan dapat 3x kuasa 3. Okay, 3/4 darab 4 x kuasa 4 tolak 1. So jawapan akhir. Okay, dia bagi dalam 2 sebutan. Jawapan akhir juga dalam 2 sebutan. So 15x kuasa 2 tambah 3x kuasa 3. Okay. Contoh A. Contoh B. X darab punca kuasa 2x tolak 9. Okay. Macam mana penyelesaiannya ni dapat x kuasa 3/2? Okay. Yang ini x darab x 1/2. Okay, punca kuasa 2 tu kita tukar kepada kuasa. So, kuasa dia 1/2 setengah tolak 9. Jadi, x kuasa 1 darab kan? X sama, asas dia sama. X kuasa 1 darab x kuasa 1/2. Asas sama. Jadi, apa kita buat dengan kuasa? Kita akan tambah kuasanya. Jadi, x 1 tambah 1/2. X 1 kuasa 1 tambah 1/2 kita akan dapat kuasa 3/2. Okay, lepas tu yang ni biasalah x kuasa 1 darab negatif 9. Kita akan dapat negatif 9x. Okay, dia bagi dalam fungsi. Bila kita buat pembezaan, kita mesti tulis f prime x. Okay, 3/2. Sorry. X kuasa 3/2 kita bezakan, kita akan dapat 3/2 X kuasa 1/2. Negatif 9X kita bezakan, kita akan dapat negatif 9 sahaja. Okay, sebabnya X kuasa 1 tolak 1, kita akan dapat X kuasa 0. X kuasa 0 nilai dia 1. 1 darab 1 kat sini 1. So 9 darab 1 tak perlulah nak tulis darab 1 ni. Sebab kita tahu nilai dia apa-apa nombor. Bila kita darab dengan 1 kita akan dapat nombor dia semula. Okay, so yang ini 3/2 X kuasa 1/2 tolak 9. So jawapan akhir kita tukar balik kuasa setengah kepada punca kuasa. Jadi 3/2 punca kuasa 2x tolak 9. C. Okay.
Contoh C. Contoh C ni 2x tambah 1 darab x tolak 1 per x. So, apa kita nak buat? Kita akan darabkan dulu yang dalam bracket. So, 2x darab x, 2x kuasa 2. 2x darab negatif 1. Ni 2x kuasa 2. 2x darab negatif 1, kita akan dapat negatif 2x. 1 darab x, kita akan dapat positif x. 1 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 1. Okey, ni boleh selesaikan yang ni. Okey, boleh selesaikan. Kita selesaikan, kita akan dapat 2x kuasa 2. Okey, negatif 2x tambah 1x. Negatif x tolak 1. Ini yang dia dapat ni. 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 per dengan x. Okey, tengok yang di atas ada 3 sebutan, yang di bawah ada 1 sebutan. Okey, atas ada pemboleh ubah x, bawah pun ada pemboleh ubah x. So yang ini kita boleh pecahkan. So maksud dia kita akan tulis macam ni. 2x kuasa 2 per x tolak x per x tolak 1 per x. Okey, ada x atas, ada x bawah, kita boleh hapus. Boleh hapus. So yang ni dia tinggal 2x tolak ni x dengan x hapus, tinggal 1. So tolak 1 tolak, okey ni x kuasa 1 dekat bawah. Okey, susah kan kita nak buat pembezaan bila kuasa dia di bawah, kita naikkanlah dia ke atas. So dia akan jadi x kuasa negatif 1. Okey, inilah yang dia dapat ni. Okey, ini yang dalam buku teks tunjuk. Okey, lepas tu barulah kita buat pembezaan untuk setiap sebutan. Okey, ini 2x bila kita bezakan, kita akan dapat 2 sahaja. Kenapa 2? Sebab kuasa dia x kuasa dia 1 tolak 1. Dia akan dapat x kuasa kosong. X kuasa kosong, nilai dia adalah 1. Okay. Apa-apa nombor bila dia kuasa kosong, nilai dia adalah 1. Jadi 2 darab 1, 2. Tak payahlah nak tulis 1 tu lagi. Tulis sahaja 2 dia. Okay, yang seterusnya sebutan dia bezakan terhadap 1. Tak ada pemboleh ubah. Okay, bila kita bezakan terhadap nombor tanpa pemboleh ubah, nilai dia adalah kosong. Okay, nilai dia adalah kosong. Dan seterusnya kita bezakan x kuasa negatif 1. Kita akan dapat x kuasa negatif 2. Okay, sebab kuasa tu tadi kita akan tolak 1. So negatif 1 tolak 1 dia akan dapat negatif 2. Okay, kuasa negatif kita turunkan dia ke bawah dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 1 per x kuasa 2. Jadi jawapan akhir dia adalah 2 tambah 1 per x kuasa 2. Okay, so habis asas pembezaan. Okay, asas kepada pembezaan jika dia bagi dalam persamaan, jika dia bagi dalam fungsi dan jika dia bagi dalam sebutan sahaja, macam mana kita nak dapatkan pembezaan? Okay, ada 3 cara itu tadi. Okay, jadi kita berhenti dulu di sini. Dalam buku teks ada latihan, dalam internet pun banyak latihan. So boleh Google. Okay, untuk dapatkan markah yang baik dalam AdMaths, kita mesti rajin membuat latihan. Okay, nanti kita akan sambung lagi dalam next video ataupun next rakaman ataupun next pembelajaran. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.